Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu harapkan anak-anak semua dah bersedia. Hari ini kita nak belajar tajuk ketujuh iaitu fizik kuantum. Okey, mulakan kelas dengan membaca Fatihah, umul kitab dan juga doa penerah hati. Okey, kita mula Okey, ini adalah tajuk ketujuh. Yang anak-anak lihat ini adalah tokoh-tokoh yang akan disebut dalam tajuk ini. Okey, pertama sekali kita lihat hari ini kita nak belajar 7.1 teori kuantum cahaya. Dalam ni anak-anak akan belajar untuk menjelaskan latar belakang pencetusan idea teori kuantum dan menyatakan apa dia maksud kuantum tenaga serta dapat menerangkan sifat kedualan gelombang zarah, menerangkan konsep kuantum dan menyelesaikan masalah menggunakan rumus tenaga foton dan kuasa. Okey. Pernah lihat ni kan? Ini adalah spektrum elektromagnet yang anak-anak belajar dalam tajuk gelombang. Ada 7 jenis gelombang di mana anak-anak belajar sebelum ni ada sinar gamma, sinar X dan sebagainya. Dia diasingkan berdasarkan frekuensi yang berbeza dan panjang gelombang yang berbeza. Kena ingat di mana bila panjang gelombang bertambah, frekuensi akan berkurang. Panjang gelombang dan frekuensi adalah berkadar songsang. Okey. Semua objek dia dapat memancarkan sinaran elektromagnet di mana frekuensi sinaran tersebut, sinaran yang terpancar tu bergantung pada suhu objek. Kalau objek yang bersuhu rendah, dia akan memancarkan gelombang dengan frekuensi yang rendah. Contoh gelombang radio atau gelombang mikro. Manakala kalau sebaliknya objek yang bersuhu tinggi dapat memancarkan gelombang dengan frekuensi yang lebih tinggi. Contoh frekuensi yang lebih tinggi adalah gelombang cahaya tampak dan sinaran ultra ungu. Kita lihat pula apa dia jasad hitam. Okey, yang ini anak-anak kena tahulah untuk menjurus kepada apa itu teori kuantum So jasad hitam ini adalah satu jasad unggul, dia boleh menyerap semua sinaran elektromagnet yang jatuh padanya. Okey, so dia juga dapat memancarkan sinaran termal bergantung pada suhunya. Sinaran yang dipancar adalah berbentuk spektrum selanjar. Selanjar tu maksudnya dia tak ada putus-putus, dia bersambung dan tidak dipengaruhi oleh sifat permukaan jasad hitam. Oleh itu, sebarang objek yang memancarkan sinaran elektromagnet ikut suhunya dikenali sebagai pemancar jasad hitam, di mana apabila suhu objek meningkat, objek tersebut akan bertindak menjadi sebagai pemancar jasad hitam dengan memancarkan sinaran termal pada semua panjang gelombang. Okey, kita lihat ini adalah graf keamatan sinaran melawan panjang gelombang. Okey, pada suhu. Kalau lihat ada 3 jenis jasad hitam. Kita ada bintang biru, bintang putih dan bintang merah. Okey, dia mengikut suhu yang berbeza. Kalau lihat bintang biru tu 7,000 Kelvin. Manakala bintang matahari tu 5,270 Kelvin dan 4,000 Kelvin bagi bintang merah. Okey, tengok info di sini. Semakin tinggi keamatan cahaya sesuatu jasad, okey, semakin tinggi ni, okey, semakin banyak tenaga cahaya yang terpancar daripadanya logiklah, kalau tinggi keamatan cahaya makin banyaklah cahaya yang terpancar. Okey, lazimnya setiap gelengkungan graf untuk spektrum jasad hitam lebih sempit pada bahagian kiri lah. Iaitu kawasan yang mempunyai panjang gelombang yang pendek. Di sini panjang gelombang pendek kan. Jadi di sini lazimnya lengkungan tu sempit. Okey, bila panjang gelombang pendek bermaksud frekuensi di sini tinggi Okay, pada suhu yang semakin meningkat, panjang gelombang yang mencapai keamatan sinaran maksimum juga semakin pendek. Ini
Kita tengok dia punya bintang biru Sini pendek sini. Okey, seterusnya. Ini adalah contoh-contoh jasad hitam dalam kehidupan harian yang kita boleh lihat lah. Okey, bagaimana tercetusnya idea teori fizik kuantum ni? Okey, kita lihat mula-mula cahaya merupakan gelombang elektromagnet yang terhasil daripada getaran cas elektrik. Di dalam objek yang panas, yang ni anak-anak belajarlah, elektron akan bergetar dengan pantas secara rawak dan hasilkan cahaya. Okey, lagi panas objek, getaran lagi bertenaga dan lagi banyak cahaya akan terpancar. Elektron-elektron tu dia akan bergetar dengan satu julat frekuensi yang selanjar. Okey, kalau menurut teori klasik, elektron ni bergetar pada frekuensi yang sama. Harus mempunyai kandungan tenaga yang sama. Dia kata pada frekuensi yang sama, harus mempunyai kandungan tenaga yang sama. Okey, frekuensi getaran elektron juga tidak mempunyai had. Oleh itu, tenaga cahaya yang terhasil daripada getaran elektron boleh mencapai nilai yang tidak terbatas sebab dia tak ada had. Namun keputusan eksperimen yang melibatkan sinaran jasad hitam, dia menunjukkan ada satu percanggahan dengan teori fizik klasik di mana berdasarkan graf keamatan sinaran melawan panjang gelombang untuk jasad hitam, keamatan cahaya ni tak selanjar dengan pertambahan frekuensi gelombang. Macam teori klasik cakap tadi dia selanjar, yang ini dia bertentangan. Percanggahan inilah yang menyebabkan saintis dia menghasilkan teori fizik kuantum disebabkan perbezaan pendapat ini. Kita ada dua teori teori klasik. Okey, yang pertama daripada Isaac Newton iaitu sifat zarah cahaya. Kemudian kita ada eksperimen Dwi Celahian iaitu oleh Thomas Young, dan kita ada model atom Dalton iaitu daripada John Dalton, dan kita ada penemuan elektron daripada J.J. Thomson. Ini adalah teori klasik, anak-anak boleh lihat dekat full text Okey, dan ada teori kuantum yang dibangunkan akibat daripada percanggahan. Okey, kita ada tokoh yang pertama iaitu Max Planck, iaitu yang dia katakan, beliau mengatakan bahawa kuantum adalah tenaga diskrit. Kemudian kita ada Albert Einstein, iaitu beliau membangunkan tentang konsep foton, dan kita ada Niels Bohr, iaitu menyatakan tentang spektrum garis hidrogen, dan kita ada Louis de Broglie, iaitu menyatakan tentang sifat kedualan gelombang zarah. Louis de Broglie. Dilihat dekat dalam kuantum tenaga ni, spektrum elektromagnet boleh terdiri daripada spektrum selanjar dan spektrum garis. Okey, kita lihat apa dia spektrum selanjar Okey, kalau nak lihat, ia dihasilkan oleh penyerakan cahaya putih oleh prisma. Belajar masa menengah rendah. So, di mana cahaya putih tu terdiri daripada 7 warna cahaya tampak. Warna-warna pelangi yang anak-anak belajar tu lah. Okey, spektrum tersebut dia ada julat panjang daripada 400 nanometer hingga 750 nanometer. Kenapa dikatakan selanjar? Sebab dia tak ada jurang pemisah antara setiap jenis warna. So, dia bersambung-sambung lah. Dia tak ada terputus-putus. Manakala untuk spektrum garis yang terhasil adalah oleh suatu atom yang teruja adalah koleksi garis-garis berwarna dengan panjang, gelombang dan frekuensi yang unik. Okey, setiap unsur yang terhasil menghasilkan
ciri spektrum garis yang tersendiri. Oleh itu, spektrum garis boleh digunakan sebagai penunjuk bagi mengenal pasti kewujudan sesuatu unsur. Okay, kalau lihat dekat sini, ini adalah jadualnya di mana ungu frekuensi 7.41, kuantum tenaga dia adalah 4.91, ada biru, hijau dan akhir sekali ada kuning jingga berfrekuensi 5.19 dengan kuantum tenaga 3.44. Nampak tak kalau frekuensinya bertambah, okey, sorry, frekuensi berkurang di sini, maka kuantum tenaganya juga berkurang. Apa maksud kuantum tenaga? Ialah paket tenaga. Kuantum tenaga tu adalah paket, paket tenaga yang diskret, yang berasingan. Dia bukan yang selanjar. Selanjar tu berterusan, sambung macam tu. Okey, paket-paket tenaga diskret ni dia bergantung pada frekuensi gelombang. Ini adalah menurut teori kuantum oleh Max Planck dan juga Albert Einstein. Tenaga cahaya ini wujud dalam bentuk paket tenaga yang dikenali sebagai foton. So, anak-anak dah ada perkataan foton di sini. Okey, foton adalah kuantum tenaga cahaya yang boleh dipindahkan di mana tenaga foton tadi tu berkadar terus dengan frekuensi gelombang cahaya. Ini membawa maksud bahawa kalau tinggi frekuensi gelombang cahaya, semakin tinggi kuantum tenaga. Semakin tinggilah tenaga fotonnya. Okey, ini adalah persamaan yang dikatakan iaitu tenaga tadi tu tenaga foton tadi berkadar langsung dengan frekuensi. Di mana bila perkadaran langsung ni kita nak ubah kepada persamaan, kita mesti letak satu pemalar. Ini adalah matematik lah. Okey, satu pemalar di mana di sini kita gunakan pemalar Planck iaitu 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 Joule saat lah. Okey, di mana E adalah tenaga foton, F adalah frekuensi gelombang cahaya. Yang ini tolong ingat E sama dengan HF. Okey, kita lihat contoh pertama lah. Bandingkan tenaga foton cahaya 400 nanometer dengan cahaya 700 nanometer. Okey, apa dia 400 nanometer ni adalah dia punya panjang gelombang 400 darab 10 kuasa negatif 9 meter. Ini adalah nano ni. Cikgu tukarkan kepada negatif 9. Manakala lambda yang kedua adalah 750 darab 10 kuasa negatif 9 meter. Okey, tadi anak-anak lihat tenaga kuantum adalah, tenaga foton tadi adalah E sama dengan HF kan? So kita dia bagi lambda, dia bagi panjang gelombang tapi kita nak gunakan frekuensi. Okey. Jadi anak-anak kena tukar sikitlah persamaan, ubah sikit menggunakan yang anak-anak belajar sebelum ni. Ingat lagi tak? V sama dengan F lambda. Ini persamaan gelombang yang anak-anak belajar masa tingkatan 4 kan? Okey, oleh kerana ini adalah cahaya, jadi kita gunakan V ini adalah laju cahaya iaitu C. Ingat lagi tak laju cahaya C kan? C sama dengan F lambda. Berapa nilai C ni? Cikgu tulis kat sini. C adalah laju cahaya berapa dalam vacuum? 3 darab 10 kuasa 8 ms negatif 1. Yang ini kena ingat ya. Wajib ingat. Daripada mendengar rendah dah belajar. Okey, jadi di sini, C adalah sama dengan F lambda. Maka frekuensi yang kita nak tadi, kita kena masukkan lambda yang diberi itu untuk mencari frekuensi yang kita perlukan. Okey, so F sama dengan C bahagi lambda. Okey, nampak tak dekat sini C ada nilai, lambda pun kita ada nilai. Jadi kita boleh cari frekuensi yang diperlukan.
Okey, jadi di sini cikgu masukkan frekuensi tadi E sama dengan HF kan? E sama dengan H. Frekuensi tadi cikgu masukkan persamaan yang ini C per lambda. Jadi H C per lambda. E sama dengan H C per lambda. Okey, dah dapat rumus ni. Anak-anak masukkan sahaja menggunakan dua lambda yang berbeza. Kemudian bandingkan tenaga tersebut. Kita pergi cepat So, yang pertama E sama dengan H C per lambda. Okey, yang pertama H adalah berapa tadi nilai H? 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. C adalah 3 darab 10 kuasa 8 per dengan yang pertama 400 darab 10 kuasa negatif 9. Okey. Dapatlah nilai 4.97 darab 10 kuasa negatif 19 Joule. Manakala yang kedua ini yang pertama. Yang kedua pula, okey, sama caranya E sama dengan HC per lambda. Okey, tak muat pula. Ya. Sambung sebelah Okey, sambung sikit yang tadi. Yang kedua, E sama dengan Hc per lambda, di mana lambda tadi, lambdanya 750 nanometer. Masukkan saja 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 darab 3 darab 10 kuasa 8. Laju cahaya bahagikan dengan lambdanya adalah 750 darab 10 negatif 9. Ataupun boleh tulis macam yang dalam buku teks sama je. Itu matematik punya cara menulis. Okey, so dia akan dapat 2.65 darab 10 kuasa negatif 19 Joule. Okey, ini yang lambdanya 750 nanometer dapat ini. Kalau tadi anak-anak buat lambda sama dengan 400 nanometer, dapat jawapannya E adalah 4.97 darab 10 kuasa negatif 19 Joule kan? Jadi di sini akan nampak, okey, semakin pendek panjang gelombang, cahaya semakin tinggi tenaga foton. Kalau yang kedua tadi panjang gelombangnya tinggi. Jadi tenaganya rendah. Okey, sebab apa? Bila panjang gelombangnya besar, okey, di sini cikgu terang sikit, maka frekuensinya akan kecil. Maka tenaga foton juga kecil. Hati-hati dengan frekuensi panjang gelombang term-term tersebutlah. Okay, kita lihat apa dia sifat kedualan gelombang zarah. Okey, sinaran elektromagnet seperti cahaya dikatakan bersifat gelombang kerana dia boleh mengalami fenomena pembeluan, interference. Guli bersifat zarah sebab dia ada momentum dan tenaga kinetik dan juga guli boleh berlanggar satu sama lain. So dia bersifat zarah. Jadi, ada satu ahli fizik ni, Louis ni, dia telah mengemukakan hipotesis bahawa semua zarah boleh menunjukkan ciri-ciri gelombang. Okey, ini adalah satu rumus lagi yang anak-anak tahu di mana lambda sama dengan H per P. Okey. Kerana apa? Asalnya sebab Louis tadi diramalkan ciri gelombang boleh ditunjukkan oleh zarah yang ringan seperti elektron. Okey, kalau zarah yang berat sukar nak tunjukkan ciri gelombang. Dan ini adalah idea beliau. Beliau mengatakan bahawa hubungan antara momentum suatu zarah P dan panjang gelombang lambda ditunjukkan oleh rumus ni lambda sama dengan H per P dan H tu adalah pemala Planck lah, digunakan 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 yang tadi
Okey, di mana di sini makin besar momentum zarah, makin pendek panjang gelombang. Kalau lihat di sini, momentum besar, panjang gelombang akan pendek berkadar songsang. Okey, oleh sebab nilai momentum zarah boleh ditentukan gunakan P sama dengan mv, maka yang seterusnya ni pun boleh dapat rumus ni. Lambda sama dengan H per P tadi. Kita tukarkan P sama dengan mv. Belajar masa 3 4 kan P sama dengan mv. Okey, disebabkan nilai H kecil, 10 kuasa negatif 34 tadi kan. Jadi zarah yang berjisim besar akan mempunyai panjang gelombang yang terlalu pendek untuk dikesan. Okey, sebab H ni kecil. H ni kecil. Terlalu kecil sebab dia darab 10 kuasa negatif 34. Jadi bila atas kecil, okey, zarah yang berjisim besar bahagi dengan nombor besar, M ni jisim besar, M ni besar. Jadi akan dapat panjang gelombang yang sangat pendek. Sebab itulah ciri gelombang tak dapat diperhatikan oleh zarah yang berjisim besar. Itu penemuan oleh Louis tadi. Kita lihat sifat gelombang bagi elektron. Elektron jisim dia rendah kan. Okey, so dia disahkan melalui pembelauan elektron. Kalau lihat 7.2 tu adalah corak pembelauan daripada lapisan grafit nipis. Manakala 7.3 adalah pembelauan cahaya laser merah melalui bukaan membulat. Gelombang bagi satu alur elektron de Broglie tadi adalah lebih kurang kira 1,000 hingga 10,000 kali ganda lebih pendek daripada panjang gelombang cahaya. Sebab tu kalau lihat dalam penghasilan mikroskop, ada mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Kalau lihat dekat situ, pembesaran mikroskop elektron lebih besar lah. Kalau lihat dia punya image tu lebih nampak je jelas. Lihat pada gambar rajah 7.4. Itu adalah sel darah merah, imej sel darah merah. Kalau tengok pada mikroskop cahaya dan tengok pada mikroskop elektron. Elektron ni dia dikatakan bersifat kedualan gelombang zarah kerana dia ada dua sifat, iaitu sifat zarah dan sifat gelombang. Cahaya juga dia ada dua-dua sifat, gelombang dan zarah. Oleh itu, cahaya dan elektron ni kita katakan bersifat kedualan gelombang zarah. Dan sifat ini juga dimiliki oleh semua jenis sinaran dalam spektrum gelombang elektromagnet dan juga dimiliki oleh zarah, proton dan juga neutron. Okey, kita lihat sekali lagi rumus yang tadi tu di mana E sama dengan HF dan di mana kalau dia bagi lambda kena cari frekuensi dalam sebutan lambda di mana ini cahaya jadi C sama dengan F lambda. Okey, so kita gunakan kelajuan cahaya kerana gelombang elektromagnet juga bergerak dengan kelajuan gelombang cahaya. So maka F sama dengan C per lambda dan dapat rumus E sama dengan HC per lambda. Sebenarnya ini rumus tadilah yang kita dah kirakan. Okey, sekarang kita nak tengok andaikan sebanyak N foton dipancarkan dalam sesaat, maka kuasa foton ialah jumlah tenaga yang dipindahkan dalam masa sesaat, maka kita kena darabkan dengan N tenaga tadi tu kita kena darabkan dengan N. So daripada E sama dengan HF nak dapatkan kuasa, jadi kita kena darabkan dengan N. P kuasa sama dengan NHF. Okey, dia macam ni lah. Okey.
P sama dengan NE sebab apa N tu adalah bilangan foton yang dipancarkan sesaat. So kuasa NHF. Okey, dan kalau dibagi lambda N kalau dibagi lambda, soalan bagi lambda, so NH C per lambda lah. C per lambda ni adalah frekuensi. Senang rumus dia. Kita lihat contoh yang pertama. Okey, sebuah lampu 50 watt, dia punya lambda dibagi. Jadi berapakah bilangan foton yang dipancarkan per saat? So anak-anak kena tulis semua maklumat yang diberi. P sama dengan 50 watt. So lambda sama dengan 7 darab 10 negatif 7 meter. So rumusnya apa tadi? P sama dengan NHF kan? Ataupun NHC per lambda. Okey, C sama dengan 3 darab 10 kuasa 8 MS negatif 1. Ini wajib ingat. So, pemalar Planck pula adalah 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 Joule saat. Okey, seterusnya diberikan apa lagi? Kita ada P dah ada. So, kita kena cari bilangan foton yang dipancarkan sesaat. So, kita nak kena cari N. Masukkan saja dalam rumus. P sama dengan NHC per lambda. P 50, N tak tahu, H 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Tak muat pula ya. Okey, 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 darab. Kalau tak muat pula, cikgu sambung bawah Okey, 50 sama dengan N adalah tak tahu H 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. C adalah 3 darab 10 kuasa 8. Bahagikan dengan lambda yang dibagi adalah 7 darab 10 negatif 7. Okey, gunakan kepakaran matematik awak mengubah kedudukan dan akhir sekali akan dapat N sama dengan 1.76 darab 10 kuasa 20. Unit dia adalah saat negatif 1. Contoh 2, cikgu nak pesan anak-anak tolong tekan kalkulator dengan betul dan tolong ingat imbuhan nano, piko, mikro dan sebagainya tu. Sebab kalau tak susah nak jawab soalan ni sebab dia melibatkan panjang gelombang yang menggunakan imbuhan yang kecil. Okey, sebatang pen laser merah mengeluarkan cahaya dengan panjang gelombang lambda sama dengan 670 nanometer. Apa dia nano tu tukarkan 670 darab 10 kuasa negatif 9 meter. Dalam buku teks dia tukar kepada standard form kan, bentuk piawai tapi tak apa. Yang macam ni pun tak apa takut silap pula kalau anak-anak takut, biarkan macam ni pun tak apa. Okey, seterusnya dia kata N bilangan foton sesaat adalah 3.37 darab 10 kuasa 18 saat negatif 1. So, dia tanya P apa kuasa, so P lah, P berapa. Okey, apa lagi yang kita gunakan di sini adalah H pemalar Planck. Yang ini adalah 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 Joule saat. Dan juga kita ada gunakan laju cahaya iaitu 3 darab 10 kuasa 8 ms negatif 1 laju spektrum elektromagnet bergerak dengan laju cahaya lah. Okey, kita masukkan saja. Ingat ni anak-anak guna rumus ni. Dua kan. Yang pertama anak-anak guna tenaga E sama dengan HF kan. Okey, so dia bukan nak tenaga, dia nak P kan. So P sama dengan kena darabkan dengan N, HF. Ataupun dia tak bagi frekuensi, dia bagi panjang gelombang, tukarkan F tu kepada C per lambda. So N adalah 3.37 darab 10 kuasa 18. So, H adalah 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. C adalah 3 darab 10 kuasa 8. Bahagi dengan
Lambda tadi 670 darab 10 negatif 9. Ingat bawah ni nak tekan kalkulator, tolong letak kurungan. Kalau tak salah awak punya jawapan. Jadi kirakan dapat jawapan 1.00 watt lah, 1 watt mudah Dua rumus tu je yang anak-anak belajar hari ni. E sama dengan HF ataupun P sama dengan NHF. Kalau dia bagi lambda, panjang gelombang, tukarkan F kepada C per lambda. Dan contoh yang terakhir, andaikan 10% daripada kuasa output mentor 100 watt digunakan untuk memancarkan 2.92 darab 10 kuasa 19 foton per saat, berapakah panjang gelombang dalam nanometer? Yang ini dia nak jawapan dalam nanometer, dia nak panjang gelombang ni adalah lambda pula. Di mana 10% daripada 100 watt. Berapa 10% daripada 100 watt? So, P dia adalah 10% daripada 100 watt. Berapa jawapan dia? Dia nak P untuk 10 watt tu berapa panjang gelombangnya? So, dia kata N adalah 2.92 darab 10 kuasa 19. Kemudian sama juga. Apa dia pemahaman Planck? 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 joule saat. Dan juga anak-anak ada hal laju cahaya 3 darab 10 kuasa 8 ms negatif 1 Okey, kemudian masukkan juga dalam rumus yang sama. Ni cikgu ulang balik cikgu ulang balik rumus dia. Yang pertama E sama dengan HF. Kalau dia tak bagi F, dia bagi lambda, E sama dengan H. E sama dengan H, C per lambda. Itu untuk tenaga Sekarang ni untuk power, untuk kuasa darabkan dengan N. NHF. Ataupun dia tak bagi frekuensi, dia bagi lambda, NH, C per lambda. Masukkan terus. P tadi 10. N tadi adalah 2.92 darab 10 kuasa 19. H adalah 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Dan C adalah 3 darab 10 kuasa 8. Baik, ngam Okey, dan juga carilah lambda. Tukarlah kedudukan So, lambda anak-anak akan dapat 5.81 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Okey, agak-agak dah selesai belum ni? Mestilah belum sebab dia nak jawapan dalam nanometer 10 kuasa negatif 7 bukan nanometer. Berapa nanometer? Berapa nano tu? 10 kuasa negatif 9. Jadi, bila anak-anak nak kecilkan nilai negatif 7 nak jadi negatif 9. Maksudnya nilainya kecil kan? Lagi kecil nilainya. Darab 10 kuasa negatif 9. Okey, maka bila anak dah kecilkan dia punya gandaan, dia punya pendarapan belakang tu, darab negatif 7 tadi 10 negatif 7 jadi 10 negatif 9. Anak-anak kena besarkanlah nilai dekat depan supaya nanti dia tak mengganggu nilainya. So, ganjak 2 jadi 581. Jadi jawapannya 581 nanometer. Barulah dapat markah penuh Okey, sampai di sini juga sahajalah hari ni. Apa-apa tolong tanya cikgu Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.